Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Isna Raisha binti Madli dan rakan sekumpulan Joycelyn Yong Yichen. Kami akan membentangkan tugasan 3 persembahan kumpulan bagi subjek GWCP 1042 penulisan akademik. Baiklah, seterusnya kita masuk dalam bahagian analisis keutuhan wacana bagi setiap bahagian esei yang telah saya perkenalkan sebentar tadi. Bagi analisis ini, saya telah menggunakan tanda berwarna hijau untuk keutuhan wacana semantik dan tanda berwarna merah jambu untuk keutuhan leksikal, kemudian tanda berwarna kuning untuk keutuhan gramatikal. Berikut adalah analisis keutuhan wacana bagi perenggan pengenalan iaitu perenggan pertama. Yang pertama, globalisasi, teknologi maklumat, platform digital, media sosial, laman sesawang, dan ruang cyber. Berikut ialah jenis keutuhan leksikal. Perkataan-perkataan ini berada dalam satu lingkungan makna yang sama, iaitu teknologi dan ruang komunikasi moden. Yang kedua, corak komunikasi manusia telah mengalami transformasi yang pesat. Revolusi digital ini telah mengubah cara manusia berinteraksi. Ayat ini ialah jenis keutuhan gramatikal, di mana kata ini merujuk kembali kepada keseluruhan ide transformasi yang pesat dan corak komunikasi. Mengaitkan dua ayat secara padu. Yang ketiga, mempercepat proses penyebaran maklumat, malah menghubungkan manusia tanpa batasan geografi. Berikut ialah jenis keutuhan semantik, di mana kata malah menekankan faedah yang lebih besar, menghubungkan tanpa batasan, selain faedah yang disebut sebelumnya, iaitu memudahkan urusan. Yang keempat, perkembangan ini memudahkan urusan harian. Namun begitu, kecanggihan teknologi ini turut membawa cabaran baru, iaitu jenis keutuhan semantik. Penanda namun begitu berfungsi sebagai peralihan yang logik dari perbincangan faedah positif kepada isu atau cabaran negatif. Seterusnya, etika komunikasi dalam konteks digital amat penting. Justru, penulisan ini akan membincangkan ayat tersebut ialah jenis keutuhan semantik, di mana penanda justru mengaitkan penegasan tentang kepentingan topik dengan skop perbincangan, iaitu tujuan esei. Yang terakhir, penggunaan tanda baca seperti koma, nokta, dan titik bertindih dalam keseluruhan teks. Berikut adalah jenis keutuhan fonologi, yang mana dalam teks bertulis, tanda baca menentukan jeda dan intonasi yang betul apabila dibaca, yang memastikan mesej disampaikan dengan rentak yang menyokong keutuhan makna. Seterusnya adalah analisis keutuhan wacana untuk perenggan yang kedua. Yang pertama sebagai contoh, iaitu jenis keutuhan semantik, menghubungkan hujah umum iaitu bahasa santun mencerminkan kepribadian dengan bukti spesifik yang menyokongnya. Pengguna menegur dengan berhemah. Yang kedua, selain itu juga keutuhan semantik, menambah ide baru, komunikasi beretika membantu membina suasana maya yang sihat sebagai hujah sokongan kepada kepentingan etika. Yang ketiga, oleh itu jenis keutuhan semantik merumuskan keseluruhan perenggan dengan menyampaikan penekanan akhir mengenai keperluan memupuk etika komunikasi yang baik. Yang keempat, jenis keutuhan gramatikal. Kata hubung yang digunakan berulang kali untuk mengaitkan frasa dan klausa, mewujudkan pertautan struktur ayat majmuk. Seterusnya juga jenis keutuhan gramatikal. Digunakan untuk menambah fungsi atau peranan bahasa santun, mengekalkan aliran gramatikal dan makna. Seterusnya, etika komunikasi, kesantunan berbahasa, dan bahasa yang sopan. Jenis keutuhan leksikal. Penggunaan frasa dan perkataan yang berulang atau mempunyai makna yang sama dalam kurungan medan makna etika bagi mengekalkan fokus topik yang padu. Yang terakhir, media sosial, era digital, dan interaksi digital juga merupakan jenis keutuhan leksikal, di mana kumpulan perkataan yang berkaitan dengan konteks teknologi yang sama, mengukuhkan tema digital dalam wacana. Berikut merupakan analisis bagi keutuhan wacana untuk perenggan yang ketiga. Yang pertama, sebagai contoh, jenis keutuhan semantik, menghubungkan hujah umum tentang kesan emosi atau mental dengan situasi spesifik, remaja yang menjadi sasaran penghinaan, untuk memberikan bukti. Yang kedua, dalam konteks masyarakat pula, jenis keutuhan ialah semantik, frasa pula, dan dalam konteks masyarakat, menunjukkan peralihan fokus perbincangan daripada kesan individu kepada kesan komuniti. Yang ketiga, jelaslah bahawa jenis keutuhan ialah semantik, digunakan untuk merumuskan dan menegaskan semula hujah utama perenggan, bahawa kegagalan menjejaskan hubungan sosial dan keharmonian. Yang keempat, bully cyber, kecurian data pribadi, intipan cyber, dan penipuan. Jenis keutuhan ialah leksikal. Penggunaan kosakata khusus yang berkaitan dalam medan makna yang sama, mengukuhkan perbincangan tentang risiko dan jenayah digital. Seterusnya, kesan negatif menjejaskan kesejahteraan, salah faham, perpecahan, dan menggugat keharmonian ialah jenis keutuhan leksikal, iaitu penggunaan pelbagai perkataan yang berkaitan dengan akibat buruk iaitu negatif, dapat memastikan topik utama perenggan kekal berfokus. Berikut merupakan analisis keutuhan wacana bagi perenggan yang keempat. Yang pertama, selain itu, masyarakat yang gagal menerapkan etika komunikasi digital boleh menimbulkan implikasi undang-undang. Jenis keutuhan ialah gramatikal sebagai penghubung penambahan. Penggunaan penghubung selain itu menandakan penambahan poin utama iaitu implikasi undang-undang kepada poin-poin yang telah dibincangkan dalam perenggan sebelumnya. Yang kedua, hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan yang menyebarkan atau menggunakan kandungan provokatif, fitnah, jenis keutuhan ialah keutuhan gramatikal. Frasa hal ini dikatakan demikian kerana secara eksplisit telah menghubungkan pernyataan sebelumnya iaitu implikasi undang-undang dengan sebab atau alasan tindakan tersebut iaitu menyebarkan kandungan provokatif, fitnah. Yang ketiga, boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta undang-undang lain yang berkaitan, iaitu jenis keutuhan gramatikal, penghubung tambahan. Penggunaan penghubung serta
menyambungkan akta spesifik dengan undang-undang cyber lain secara selari. Yang keempat, kegagalan mematuhi etika komunikasi digital boleh menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap platform digital dan institusi. Seterusnya, meningkatkan risiko penyebaran maklumat palsu. Berikut ialah jenis keutuhan semantik sebagai hubungan akibat bersambung. Akibat A, kehilangan kepercayaan membawa kepada akibat seterusnya, iaitu B, meningkatkan risiko penyebaran maklumat palsu. Seterusnya, oleh itu, pengguna lebih berwaspada ketika berkongsi maklumat. Merupakan jenis keutuhan gramatikal sebagai penghubung kesimpulan atau saranan. Frasa oleh itu merumuskan hujah undang-undang dan memberikan saranan atau penyelesaian kepada pengguna. Seterusnya, bagi mengelakkan diri daripada terlibat dalam jenayah cyber yang bertentangan dengan norma serta etika komunikasi digital. Merupakan jenis keutuhan semantik, iaitu hubungan tujuan. Pengguna perlu berwaspada sebagai syarat atau langkah dengan tujuan bagi mengelakkan diri daripada jenayah cyber. Yang ketiga di sini, jelaslah bahawa masyarakat yang tidak mengamalkan etika komunikasi digital berisiko dari segi undang-undang dan membawa kemudaratan kepada pengguna yang lain, merupakan jenis keutuhan gramatikal sebagai penghubung penegasan atau kesimpulan. Frasa jelaslah bahawa menegaskan semua hujah utama perenggan, iaitu risiko undang-undang dan kemudaratan kepada pengguna lain. Yang terakhir, platform digital dan institusi atau platform atau institusi. Merupakan keutuhan leksikal, pengulangan atau penegasan. Pengulangan dan rujukan semula kepada entiti yang sama, iaitu platform dan institusi, mengekalkan kejelasan rujukan wacana. Beralih kepada analisis keutuhan wacana bagi perenggan yang kelima. Yang pertama, dalam usaha memelihara kesantunan dan peradaban masyarakat di ruang cyber, literasi digital dan etika berkomunikasi, nilai murni ada berkomunikasi, berhemah. Merupakan keutuhan leksikal, iaitu medan makna dan kolokasi. Penggunaan kosakata yang saling berkaitan dan berada dalam satu lingkungan tema, adab, etika dan tingkah laku dalam ruang cyber atau digital. Seterusnya, kerajaan berperanan penting. Selain itu, institusi pendidikan juga harus. Dalam masa yang sama, pengendali platform media sosial wajar. Dari sudut individu, pengguna media digital hendaklah merupakan keutuhan semantik, iaitu umum dan khusus, sebab dan akibat. Frasa-frasa ini menguraikan idea umum tentang pendekatan yang menyeluruh dengan menyelesaikan secara spesifik peranan setiap pihak mewujudkan hubungan huraian yang logik. Yang ketiga, Pelan Strategik GDN tahun 2024 hingga tahun 2026 yang menekankan merupakan jenis keutuhan gramatikal sebagai penanda rujukan atau kata relatif. Kata yang merujuk semula kepada Pelan Strategik GDN tahun 2024 hingga tahun 2026 mengaitkan klausa tanpa perlu mengulang kata nama tersebut. Yang terakhir, kesepaduan usaha ini penting bagi memastikan kemajuan teknologi ini tidak menghakis nilai kesopanan. Merupakan jenis keutuhan semantik. Ayat ini berfungsi sebagai rumusan logik kepada semua peranan dan usaha yang telah dihuraikan di perenggan sebelumnya. Beralih kepada analisis keutuhan wacana bagi perenggan yang keenam. Yang pertama, usaha untuk memelihara kesantunan komunikasi digital dapat dipupuk melalui kesedaran individu. Hal ini dikatakan demikian kerana individu perlu cakna, mengamalkan interaksi yang sopan, peranan individu penting bagi mewujudkan komunikasi yang berkesan. Berikut merupakan keutuhan leksikal, medan makna dan pengulangan idea. Penggunaan kosakata yang berulang-ulang seperti individu, komunikasi dan kesantunan atau sopan memfokuskan teks kepada tema tunggal, iaitu peranan dan kesedaran individu dalam komunikasi berhemah. Yang kedua, hal ini dikatakan demikian kerana iaitu keutuhan gramatikal sebagai penanda penghubung sebab atau musabab. Penanda wacana ini berfungsi untuk menghubungkan ayat pertama dengan huraian seterusnya, menunjukkan bahawa huraian yang menyusul adalah sebab mengapa kesedaran individu itu penting. Yang ketiga, peranan individu penting bagi mewujudkan komunikasi yang berkesan dan efektif agar dapat difahami penerima. Komunikasi yang berkesan adalah apabila mesej dalam kurungan Matin 2007, iaitu keutuhan semantik sebagai hubungan ilustrasi dan definisi. Ayat yang mengandungi petikan dalam kurungan Matin 2007 memberikan definisi atau ilustrasi kepada konsep komunikasi yang berkesan yang disebut dalam ayat sebelumnya, mengukuhkan hujah penulis. Yang keempat, tambahan pula, pengamalan etika komunikasi digital oleh setiap individu dapat mengurangkan risiko salah faham, merupakan keutuhan gramatikal sebagai penanda penghubung tambahan. Penanda tambahan pula digunakan untuk menyambung dan menambah satu lagi faedah atau kepentingan etika komunikasi digital oleh individu untuk mengukuhkan isi utama. Yang kelima, contohnya, menilai terlebih dahulu sumber berita atau mengelak daripada memberi komen negatif merupakan keutuhan gramatikal sebagai penanda penghubung contoh. Penanda contohnya memberikan ilustrasi atau bukti konkret kepada peranan individu dalam mengurangkan risiko salah faham dan penyebaran maklumat palsu yang disebut sebelumnya. Yang terakhir, jika seluruh masyarakat dalam negara kita mampu memupuk kesedaran, tidak mustahil komunikasi digital yang berhemah dan beretika dapat dicapai. Iaitu merupakan keutuhan semantik sebagai hubungan syarat atau natijah. Klausa jika sebagai syarat dihubungkan dengan klausa tidak mustahil sebagai natijahnya mewujudkan hubungan logik bahawa komunikasi beretika bergantung pada kesedaran masyarakat. Berikut merupakan analisis keutuhan wacana bagi perenggan yang ketujuh. Yang pertama, namun begitu, masyarakat moden kini menghadapi cabaran. Hal ini dikatakan demikian kerana pengaruh budaya tular atau tekanan sosial media. Budaya ini menyebabkan penggunaan bahasa kasar, sindiran dan penyebaran maklumat. Berikut ialah jenis keutuhan semantik.
Frasa namun begitu menunjukkan pertentangan idea dengan perenggan sebelumnya jika ada. Frasa hal ini dikatakan demikian kerana dan budaya ini menyebabkan menunjukkan hubungan sebab iaitu pengaruh tular dan akibat bahasa kasar sindiran. Yang kedua, hal ini dikatakan demikian kerana pengaruh budaya tular, selain itu anonimitas dalam talian turut memberi peluang. Berikut ialah keutuhan gramatikal. Penanda hal ini dikatakan demikian kerana memperkenalkan sebab pertama, penanda selain itu menambah sebab kedua iaitu anonimitas yang turut menyumbang kepada cabaran etika komunikasi. Yang ketiga, kurangnya penekanan terhadap kesedaran beretika dan beradab di media sosial menyebabkan berlakunya pelbagai isu yang akhirnya menimbulkan kesan negatif kepada penggunaan lain dalam kurungan Abdullah dan Hashim tahun 2023. Kekurangan literasi digital dan kesedaran sivik dalam kalangan pengguna juga menambah kesukaran. Berikut ialah keutuhan semantik. Ayat ini berfungsi untuk memperkuat hujah tentang punca cabaran disokong oleh rujukan dalam kurungan Abdullah dan Hashim tahun 2023 diikuti oleh kekurangan literasi digital yang merupakan idea yang saling berkaitan iaitu fokus yang sama, kekurangan ilmu dan kesedaran. Yang keempat, tingkah laku tidak beretika seperti buli cyber dan penghinaan. Kurangnya penekanan terhadap kesedaran beretika dan beradab. Kekurangan literasi digital dan kesedaran sivik. Itu ialah keutuhan leksikal. Penggunaan kata-kata yang berkaitan dengan isu etika digital seperti tidak beretika, buli cyber, penghinaan, kesedaran beretika dan literasi digital mengekalkan fokus tema mengenai cabaran etika di ruang maya. Yang terakhir, dalam konteks ini, pendidikan dan pendedahan awal mengenai etika komunikasi perlu diperkasa. Berikut ialah keutuhan gramatikal. Frasa dalam konteks ini berfungsi sebagai penanda yang membawa kepada kesimpulan atau penyelesaian yang dicadangkan berdasarkan cabaran yang telah dibincangkan sebelum ini. Kita beralih kepada analisis keutuhan wacana bagi perenggan yang ke-8. Yang pertama, selain itu, cabaran dalam pengamalan etika komunikasi digital ialah kekurangan bimbingan dan pemantauan daripada ibu bapa atau orang sekeliling. Berikut merupakan jenis keutuhan gramatikal yang mana penanda selain itu menyambung idea baru tentang cabaran iaitu kekurangan bimbingan ibu bapa kepada cabaran-cabaran yang telah dibincangkan dalam perenggan sebelumnya. Yang kedua, dalam pembentukan kekeluargaan, ibu bapa memainkan peranan penting dalam kurungan Zainuddin tahun 2023. Ramai remaja menggunakan platform digital secara bebas tanpa pengawasan menyebabkan mereka mudah terdedah. Frasa ini, ayat ini merupakan keutuhan semantik. Petikan dalam kurungan Zainuddin tahun 2023 memberikan latar belakang atau premis tentang peranan penting ibu bapa. Ayat seterusnya kemudiannya menunjukkan akibat negatif yang berlaku apabila peranan ibu bapa ini tidak dijalankan, iaitu penggunaan platform digital secara bebas. Yang ketiga, ramai remaja menggunakan platform digital secara bebas tanpa pengawasan menyebabkan mereka mudah terdedah kepada kandungan yang tidak sesuai dan interaksi yang tidak beretika. Kekurangan pengawasan ini juga boleh mengakibatkan mereka mengikut tingkah laku negatif. Contoh, berikut ialah keutuhan leksikal. Frasa tanpa pengawasan dalam ayat sebelumnya digantikan dan diperkukuh dengan frasa kekurangan pengawasan ini dalam kurungan penggantian dan idea tidak beretika dikaitkan dengan tingkah laku negatif iaitu medan makna. Seterusnya, tambahan pula, tanpa tunjuk ajar daripada ibu bapa, remaja kurang kesedaran mengenai tanggungjawab sosial dalam talian dan risiko undang-undang. Ayat tersebut merupakan jenis keutuhan gramatikal yang mana penanda tambahan pula digunakan untuk menambah hujah atau akibat negatif yang lain berpunca daripada kekurangan bimbingan daripada ibu bapa. Yang terakhir, izharlah bahawa penglibatan aktif ibu bapa dalam mendidik dan memantau penggunaan media digital amat penting. Ayat tersebut ialah keutuhan gramatikal, yang mana frasa izharlah bahawa berfungsi sebagai penanda yang membawa kepada kesimpulan atau penegasan semula terhadap peranan ibu bapa yang merupakan isi utama bagi perenggan ini. Berikut adalah analisis keutuhan wacana bagi perenggan yang terakhir iaitu perenggan yang ke-9. Yang pertama, kesimpulannya, esei ini telah menekankan etika penggunaan bahasa, menilai kesan negatif, merungkai usaha-usaha strategik dan meneliti cabaran menerapkan etika. Berikut adalah keutuhan semantik di mana penanda kesimpulannya segera menetapkan fungsi perenggan ini. Ayat tersebut mengimbas kembali secara ringkas semua perkara utama yang telah dibincangkan dalam esei, seperti contoh, etika bahasa, kesan negatif, usaha dan cabaran. Yang kedua, komunikasi beretika memainkan peranan yang vital untuk mewujudkan suasana harmoni dan saling bertolak ansur antara pengguna platform media sosial yang semakin meluas. Justeru, pendekatan menyeluruh daripada pihak kerajaan, institusi pendidikan dan pengguna media sosial adalah penting. Berikut adalah keutuhan semantik, di mana ayat ini menegaskan semula kepentingan subjek penanda justeru, iaitu gramatikal, berfungsi sebagai penegasan yang mengaitkan kepentingan etika dengan keperluan mendesak untuk mengambil tindakan oleh pihak-pihak yang terlibat, seperti yang telah disebutkan dalam perenggan ini, iaitu kerajaan, institusi dan pengguna yang telah diuraikan dalam isi esei. Yang ketiga, pendekatan menyeluruh daripada pihak kerajaan, institusi pendidikan dan pengguna media sosial adalah penting. Ayat ini merupakan jenis keutuhan leksikal kerana pengulangan senarai pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti kerajaan, institusi pendidikan dan pengguna telah diperkenalkan dan dihuraikan dalam perenggan awal esei, menunjukkan kesepaduan leksikal antara pendahuluan, isi dan kesimpulan artikel ini. Yang terakhir, saya percaya bahawa dengan penerapan nilai moral, sivik dan literasi digital, kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan sepenuhnya tanpa menghakis nilai kesopanan, malah memperkukuh perpaduan dan jati diri bangsa. Ayat ini merupakan jenis keutuhan semantik.
di mana ayat ini memberikan pandangan peribadi penulis melalui kata percaya yang dirumuskan daripada hujah-hujah esei dan mengakhiri perbincangan dengan harapan positif yang membalikkan kesan negatif yang disebutkan dalam perenggan isi. Seterusnya kita beralih kepada ketepatan penulisan sumber rujukan. Sekarang kita masuk kepada rujukan di perenggan kedua dalam esei ini. Rujukan yang digunakan ada dua, yaitu yang pertama Zembilas 2019 serta Dawi dan Abbas 2020. Ketepatan bagi kedua-dua rujukan ini adalah format citasi yang tepat, yaitu pengarang dan tahun, serta penggunaan format dua pengarang yang tepat. Masuk ke perenggan ketiga pula, terdapat dua rujukan yang digunakan, yaitu Abu Hasan et al. 2024 serta Buletin EPB 2023. Ketepatan bagi kedua rujukan ini adalah format citasi yang tepat, yaitu pengarang serta tahun, dan penggunaan tiga atau lebih pengarang, yaitu et al., yang bermaksud lain-lain dalam bahasa Latin. Namun begitu, terdapat kesalahan dalam penulisan sumber rujukan bagi rujukan yang kedua, yaitu Buletin EPB tidak perlu dicondongkan, yaitu ataupun italik. Kita masuk ke rujukan yang digunakan dalam perenggan 4. Terdapat tiga rujukan yang digunakan. Yang pertama, Akta 588 Malaysia, Parlimen Malaysia 1998, serta Abdullah dan Hashim 2023. Ketepatan bagi penulisan sumber rujukan ini adalah format citasi yang tepat, yaitu pengarang organisasi beserta dengan tahun, serta penggunaan dua pengarang yang tepat, nama keluarga pengarang pertama dan nama keluarga pengarang kedua, serta tahun. Namun begitu, terdapat kesalahan dalam penulisan sumber rujukan yang kedua, yaitu Parlimen Malaysia 1998, di mana tiada jarak antara koma dan tahun. Beralih kepada perenggan kelima, terdapat dua rujukan yang digunakan, yaitu Jabatan Digital Negara JDN 2024 serta Kementerian Pendidikan Malaysia 2013. Ketepatan bagi kedua sumber rujukan ini adalah format citasi yang tepat, yaitu pengarang organisasi dan tahun. Seterusnya, bagi perenggan ketujuh, hanya terdapat satu sumber rujukan yang digunakan, yaitu Abdullah dan Hashim 2023. Ketepatan bagi penulisan sumber rujukan ini adalah format citasi yang tepat, yaitu penggunaan dua pengarang, di mana formatnya adalah nama keluarga pengarang pertama dan nama keluarga pengarang kedua, serta tahun. Bagi perenggan ke-8 juga hanya mempunyai satu sumber rujukan, yaitu Zainuddin 2023. Dan ketepatan bagi penulisan sumber rujukan ini adalah format citasi yang sesuai, yaitu pengarang dan tahun 2023. Seterusnya kita masuk kepada sumber rujukan dalam senarai rujukan yang disediakan. Yang pertama, jenis rujukannya adalah artikel jurnal yang tanpa DOI. Format penulisannya adalah pengarang pertama dan pengarang kedua, tarikh penerbitan dalam kurungan, titik judul artikel, titik judul terbitan berkala dalam talian yang dituliskan secara condong, koma, nomor jilid dalam kurungan, nomor isu jika ada, titik, dan akhir sekali URL. Dan terdapat kesalahan bagi penulisan rujukan ini di mana judul artikel tidak ditulis secara condong. Rujukan yang kedua dalam senarai rujukan, yaitu jenis rujukan persidangan yang diterbitkan dalam talian secara berkala. Formatnya adalah nama keluarga, koma, paraf, titik, dalam kurungan tahun, titik, tajuk kertas kerja, titik, dalam tajuk penuh proceeding, edisi atau nomor yang dicondongkan, titik, nama organisasi atau penerbit, titik, dan URL penuh. Dan ketepatan bagi penulisan sumber rujukan ini adalah menggunakan format penulisan rujukan yang betul. Seterusnya, rujukan yang ketiga, jenis rujukan adalah dokumen kerajaan. Formatnya adalah tajuk akta, koma, tahun penerbitan, dalam kurungan nomor akta atau statut, titik, tempat bidang kuasa, undang-undang, titik, URL, jika diakses dalam talian. Dan ketepatan bagi penulisan sumber rujukan ini adalah menggunakan format penulisan rujukan yang betul. Seterusnya kita beralih kepada sumber rujukan yang keempat dalam senarai rujukan. Jenis rujukan adalah artikel jurnal dalam majalah, formatnya adalah pengarang, koma, paraf, titik, dalam kurungan tahun, koma, bulan hari, titik, tajuk artikel, titik, nama majalah, koma, jilid, dalam kurungan isu dan dicondongkan, halaman-halaman, titik, dan URL, jika diakses dalam talian. Dan ketepatan bagi penulisan sumber rujukan ini adalah menggunakan format penulisan rujukan yang betul. Bagi rujukan yang kelima dalam senarai rujukan, jenis rujukan adalah artikel jurnal yang dinomorkan dengan isu. Format, pengarang, koma, paraf, titik, tahun penerbitan dalam kurungan, titik, tajuk artikel, titik, nama jurnal, koma, volume dalam kurungan isu, dicondongkan, halaman-halaman, titik, URL atau DOI. Dan ketepatan bagi penulisan sumber rujukan ini adalah menggunakan format penulisan rujukan yang betul. Kita beralih pula kepada jenis rujukan yang keenam. Jenis rujukan adalah dokumen kerajaan, format, pengarang organisasi, titik, dalam kurungan tahun, titik, tajuk laporan, dicondongkan, titik, dan URL, titik. Kesalahan bagi penulisan sumber rujukan ini adalah bagi format rujukan APA edisi ke-7, lokasi penerbitan yaitu dalam rujukan ini Putrajaya sepatutnya digugurkan. Dan ini adalah penulisan rujukan yang tepat yaitu Kementerian Pendidikan Malaysia titik dalam kurungan 2013 titik Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2023 hingga 2025 titik dicondongkan.
Kita beralih ke jenis rujukan yang seterusnya. Jenis rujukan adalah tesis yang tidak diterbitkan, format, pengarang, dalam kurungan tahun, titik, judul tesis, huruf besar pada perkataan pertama sahaja dan dicantumkan, dalam kurungan siku, tesis sarjana tidak diterbitkan, titik, dan nama institusi. Kesalahan bagi penulisan sumber rujukan ini adalah penerangan jenis tesis tidak menggunakan kurungan siku dan kurang jelas. Dalam penulisan sumber rujukan ini, penerangan jenis tesis hanya dinyatakan tesis sarjana dan ditulis dalam kurungan biasa. Dan ini adalah penulisan rujukan yang tepat di mana tesis sarjana ditukar kepada tesis sarjana tidak diterbitkan dan ditulis dalam kurungan siku. Jadinya, Maddin, N.E. 2007, Kemahiran Komunikasi Interpersonal Pelajar Kejuruteraan Tahun Akhir Universiti Tun Hussein On Malaysia, dalam kurungan siku, tesis sarjana tidak diterbitkan, Universiti Tun Hussein On Malaysia. Bagi rujukan yang seterusnya, jenis rujukan, kertas persidangan yang tidak diterbitkan, format, pengarang, E. dalam kurungan tahun, judul karya yang dituliskan secara condong, dalam kurungan siku, kertas kerja, nama laman web atau repositori, dan URL penuh. Kesalahan bagi penulisan sumber rujukan ini adalah ketiadaan penerangan jenis dokumen dalam kurungan siku. Dan ini adalah penulisan rujukan yang tepat bagi rujukan sebentar tadi, di mana terdapat penambahan penerangan jenis dokumen iaitu kertas kerja dan ditulis dalam kurungan siku. Sekarang kita beralih kepada rujukan yang terakhir dalam senarai rujukan yang disediakan. Jenis rujukan adalah artikel jurnal yang ada di OI. Format, pengarang pertama dan pengarang kedua dalam kurungan tarikh penerbitan, judul artikel, judul jurnal, jilid dan nomor isu dalam kurungan yang dituliskan secara condong, julat muka surat, serta URL DOI. Kesalahan bagi penulisan rujukan ini adalah DOI tidak dinyatakan. Dan ini merupakan penulisan sumber rujukan yang tepat bagi sumber rujukan sebentar tadi, di mana URL DOI telah ditambahkan. Seterusnya kita masuk ke bahagian yang terakhir, iaitu kejelasan dalam penulisan. Kita masuk ke perenggan yang pertama, iaitu 1.0 pengenalan. Bagi struktur dan organisasi idea adalah baik, bermula dengan latar belakang isu, iaitu transformasi komunikasi era digital, diikuti dengan masalah atau cabaran etika berbahasa, dan diakhiri dengan pernyataan, tujuan atau hala tuju penulisan yang sangat jelas dan lengkap. Bagi fokus atau idea utama adalah sangat jelas. Fokus utama ialah memperkenalkan isu, iaitu transformasi digital membawa cabaran etika komunikasi. Bagi pemilihan kata atau istilah adalah sangat sesuai kerana menggunakan kosakata akademik yang mantap, contohnya transformasi yang pesat, revolusi digital dan etika berbahasa. Bagi koheren dan kohesif, sangat kohesif, pautan idea lancar, penggunaan penanda wacana seperti namun begitu dan justeru berfungsi dengan baik. Ayat dan tata bahasa adalah sesuai, ayat dibina dengan baik, panjang dan padat, tata bahasa adalah betul. Bagi keboleh bacaan adalah tinggi, walaupun panjang, ayatnya jelas dan tujuannya mudah difahami. Oleh itu, nilai keseluruhan adalah cemerlang, perenggan pendahuluan yang mantap dan memenuhi semua fungsi akademik. Bagi perenggan kedua pula, iaitu etika komunikasi dalam era digital di bawah masyarakat berilmu dan beradab, bagi struktur dan organisasi idea adalah baik, bermula dengan ayat topik yang jelas, iaitu peranan etika membentuk masyarakat berilmu dan beradab, disokong dengan hujah dan rujukan Zambilas 2019 dan Dewi dan Abbas 2020 mengenai kesantunan berbahasa dan diakhiri dengan kesimpulan yang mengukuhkan idea utama. Bagi fokus atau idea utama adalah jelas, fokus perenggan ialah kepentingan etika komunikasi digital dalam memupuk keharmonian dan nilai murni dalam masyarakat majmuk. Bagi pilihan kata atau istilah adalah sesuai, penggunaan istilah seperti pasca kebenaran walaupun perlu dijelaskan konteksnya dalam penulisan dan keselarasan sosial menunjukkan kematangan. Bagi koheren dan kohesif, aliran ideologik, penggunaan penanda wacana seperti selain itu dan oleh itu membantu menyambung hujah. Bagi ayat dan tata bahasa adalah sesuai, ayat tersusun, tata bahasa betul dan penggunaan rujukan iaitu citation adalah tepat. Bagi keboleh bacaan adalah tinggi, idea utama mudah dikesan dan disokong dengan baik. Oleh itu, bagi nilai keseluruhan perenggan kedua ini adalah cemerlang, perenggan isi yang kukuh, berfokus dan disokong oleh sumber. Seterusnya kita beralih ke perenggan ketiga, iaitu kesan negatif terhadap individu dan masyarakat. Bagi struktur organisasi dan idea adalah baik, di mana perenggan dimulakan dengan ayat topik, iaitu kesan negatif terhadap individu dan masyarakat, kemudian diperincikan dengan senarai jenayah cyber, Abdul Hasan et al. 2024, disusul dengan kesan emosi kepada mangsa dan diakhiri dengan rujukan kepada kesan masyarakat dari Buletin FEB 2023. Bagi fokus atau idea utama adalah jelas, fokus ialah pelbagai impak negatif komunikasi tidak beretika terhadap kesejahteraan individu dan keharmonian sosial. Bagi pemilihan kata atau istilah adalah sesuai, istilah seperti buli siber, kecurian data pribadi, kesejahteraan emosi dan perpecahan digunakan secara tepat dalam konteks isu siber. Bagi koheren dan kohesif, aliran hujah tersusun rapi, penggunaan antara jenayah siber yang sering berlaku dan sebagai contoh, menyusun hujah dengan baik. Bagi ayat dan tata bahasa adalah sesuai, tata bahasa adalah betul dan ayat menyokong maklumat serta bukti dengan jelas. Bagi keboleh bacaan adalah tinggi, isu dan impak disampaikan dengan jelas dan berkesan. Oleh itu, bagi nilai keseluruhan untuk perenggan ketiga adalah cemerlang kerana hujah, isi yang berkesan dan mempunyai sokong bukti yang relevan.
Sekarang kita masuk ke perenggan keempat, iaitu 3.2, tidak patuh etika komunikasi menimbulkan implikasi undang-undang. Bagi struktur organisasi, adalah sangat baik kerana bermula dengan penanda wacana yang menghubungkan dengan subtopik sebelumnya. Selain itu, dan ayat topik yang jelas implikasi undang-undang. Dihuraikan dengan akta berkaitan iaitu Akta 588 dan impak sosial kehilangan kepercayaan. Diakhiri dengan penegasan tentang kewaspadaan. Bagi fokus atau idea utama adalah sangat jelas, di mana fokus perenggan ialah risiko perundangan yang dihadapi oleh pengguna yang melanggar etika komunikasi. Bagi pilihan kata atau istilah adalah sangat sesuai, di mana istilah perundangan yang betul digunakan. Contoh, kandungan provokatif, melanggar hak cipta, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan jenayah siber. Bagi koheren dan kohesif adalah sangat kohesif, penggunaan hal ini dikatakan demikian kerana dan oleh itu menjamin aliran logik dan penegasan. Hubungan antara pelanggaran etika dan risiko undang-undang adalah sangat koheren. Bagi ayat dan tata bahasa adalah sesuai, ayat dan tata bahasa adalah betul, walau bagaimanapun ayat terakhir agak panjang dan boleh dipecahkan untuk kejelasan yang lebih baik. Seterusnya, kebolehbacaan adalah tinggi, hujah perundangan disampaikan dengan jelas. Oleh itu, nilai keseluruhan bagi perenggan ini adalah cemerlang kerana hujah berfokus dengan butiran perundangan yang kukuh. Bagi perenggan kelima, iaitu dalam usaha memelihara kesantunan dan peradaban masyarakat, 4.1 peranan pihak kerajaan memelihara kesantunan bahasa. Bagi struktur dan organisasi idea adalah cemerlang kerana perenggan ini berstruktur tinggi. Ia membincangkan peranan pelbagai pihak dari kerajaan, institusi pendidikan, pengendali media sosial kepada individu untuk menyokong ayat topik tentang pendekatan yang menyeluruh. Ini menunjukkan organisasi idea yang sangat baik. Kemudian, fokus atau idea utama yang jelas. Fokus ialah usaha kolektif pelbagai pihak dalam memelihara kesantunan dan peradaban digital. Bagi penggunaan kata atau istilah adalah sangat sesuai, penggunaan istilah strategik dan dasar seperti pendekatan menyeluruh, pelan strategik JDN, literasi digital, kokurikulum, dan memperkukuh jati diri. Bagi koheren dan kohesif, sangat kohesif. Pautan idea antara pelbagai pihak, kerajaan, pendidikan, pengendali, individu adalah sangat lancar dan mudah diikuti. Bagi ayat dan tata bahasa adalah sesuai, ayat berkesan dalam menyinaraikan peranan pihak-pihak dengan padat dan tata bahasa adalah betul. Bagi kebolehbacaan adalah sangat tinggi, di mana organisasi adalah jelas memudahkan pembaca dan pemahaman. Oleh itu, bagi nilai keseluruhan adalah cemerlang kerana perenggan isi ini adalah berstruktur dan komprehensif. Kita beralih kepada perenggan keenam, iaitu peranan individu dalam memelihara kesantunan bahasa. Bagi struktur dan organisasi idea adalah baik, di mana peranan individu yang telah disebut secara ringkas dalam perenggan 4.1 diperkukuhkan lagi. Dan perenggan ini bermula dengan ayat topik, iaitu tanggungjawab individu yang disokong oleh rujukan Maddin 2007 mengenai komunikasi berkesan dan diakhiri dengan potensi impak positif kesedaran individu. Bagi fokus atau idea utama adalah jelas, fokusnya ialah kepentingan kesedaran dan tanggungjawab individu sebagai pemangkin komunikasi digital yang beretika. Seterusnya, pilihan kata atau istilah adalah sesuai, menggunakan istilah seperti cakna, interaksi yang sopan, komunikasi yang berkesan dan efektif, dan memupuk kesedaran. Bagi koheren dan kohesif, penggunaan tambahan pula dan contohnya memautkan idea tanggungjawab dengan impak positif. Aliran logik daripada tanggungjawab kepada hasil adalah baik. Kemudian, ayat dan tata bahasa adalah sesuai. Ayat disusun untuk menekankan peranan aktif pengguna dan tata bahasa adalah betul. Seterusnya, kebolehbacaan. Kebolehbacaan adalah tinggi, di mana terdapat penegasan tentang peranan individu yang mudah diterima dan difahami. Oleh itu, bagi nilai keseluruhan adalah cemerlang, kerana hujah sokongan adalah kuat, mengukuhkan peranan asas pengguna. Seterusnya, kita beralih kepada perenggan ketujuh dalam cabaran menerapkan komunikasi digital dalam kehidupan seharian. 5.1 pengaruh budaya tular dan atau tekanan sosial. Bagi struktur dan organisasi idea adalah baik kerana bermula dengan ayat topik cabaran budaya tular atau tekanan sosial, dihuraikan dengan kesan budaya, iaitu bahasa kasar, maklumat palsu, faktor pendorong, iaitu anonimitas, dan disokong oleh rujukan Abdullah dan Hashim 2023 serta diakhiri dengan penekanan kepada keperluan pendidikan. Bagi fokus atau idea utama adalah jelas. Fokus adalah cabaran yang wujud daripada aspek budaya popular dan ciri persekitaran cyber dalam menerapkan etika komunikasi. Bagi pilihan kata atau istilah adalah sangat sesuai, di mana istilah moden dan tepat seperti budaya tular, tekanan sosial media, anonimitas dalam talian, dan literasi digital digunakan. Bagi koheren dan kohesifnya, penggunaan hal ini dikatakan demikian kerana selain itu dan dalam konteks ini membantu membezakan antara punca budaya tular dan kesan anonimitas cabaran. Beralih kepada ayat dan tata bahasa. Ayat dan tata bahasa adalah sesuai di mana ayat berkesan menerangkan punca cabaran yang kompleks. Tata bahasa juga adalah betul. Bagi kebolehbacaan adalah tinggi di mana cabaran dan faktor disampaikan dengan jelas. Oleh itu, bagi nilai keseluruhan adalah cemerlang kerana perenggan ini berfokus pada cabaran luaran dan sosial sesuai dengan tajuk perenggan. Seterusnya kita beralih ke perenggan ke-8, 5.2, kekurangan bimbingan dan pemantauan daripada ibu bapa. Yang pertama, struktur dan organisasi idea adalah baik, bermula dengan penanda wacana yang menghubungkan dengan cabaran lain. Selain itu dan ayat topik,
kekurangan bimbingan ibu bapa. Disokong oleh rujukan tentang peranan ibu bapa oleh Zainuddin 2023. Diperincikan dengan risiko pendedahan dan diakhiri dengan penegasan pentingnya pengawasan. Bagi fokus dan idea utama pula, fokus dan idea utama adalah jelas. Fokusnya ialah cabaran yang berpunca daripada persekitaran rumah dan kurangnya penglibatan ibu bapa dalam etika digital anak-anak. Bagi pilihan kata atau istilah adalah sesuai, di mana istilah seperti pemantauan, pengawasan, tanggungjawab sosial dalam talian, dan membentuk generasi yang berhema digunakan dengan tepat. Bagi koheren dan kohesif, ialah kohesif, penggunaan tambahan pula dan izharlah bahawa menghubungkan punca, iaitu kurang pengawasan kepada akibat, iaitu kurang kesedaran dan risiko. Bagi ayat dan tata bahasa adalah sesuai, di mana ayat dan tata bahasa adalah betul, huraian yang logik dan tersusun. Bagi kau boleh bacaan adalah tinggi, hujah tentang peranan kekeluargaan disampaikan dengan jelas dengan persuasif. Dengan itu, bagi nilai keseluruhan adalah cemerlang, perenggan yang berfokus pada cabaran domestik dan sokongan rujukan yang relevan. Sekarang kita beralih pula kepada perenggan yang terakhir, iaitu 6.0 kesimpulan. Bagi struktur dan organisasi idea adalah cemerlang kerana bermula dengan rumusan semula semua perkara yang dibincangkan, iaitu etika, kesan, usaha dan cabaran, diikuti dengan penegasan semula tesis peranan vital komunikasi beretika, diakhiri dengan cadangan atau harapan atau saranan akhir yang merangkumi semua pihak, iaitu kerajaan dan institusi pengguna. Bagi fokus atau idea utama adalah sangat jelas, fokusnya ialah merumuskan hujah utama dan menyeru kepada tindakan kolektif untuk memastikan etika digital terpelihara. Bagi pilihan kata atau istilah adalah sangat sesuai, di mana perkataan penutup yang kuat digunakan. Contohnya, kesimpulannya merungkai peranan yang vital, pendekatan menyeluruh, memanfaatkan sepenuhnya. Bagi koheren dan kohesif adalah sangat kohesif, aliran idea sangat lancar, memastikan semua topik utama ditutup dengan berkesan. Bagi ayat dan tata bahasa adalah sesuai, di mana ayat adalah ringkas dan padat, sesuai untuk perenggan penutup, dan tata bahasa adalah betul. Bagi kau boleh bacaan adalah tinggi, di mana penutup adalah ringkas, berkesan dan meyakinkan. Dengan itu, nilai keseluruhan adalah cemerlang kerana perenggan penutup ini adalah sempurna, merangkum semua hujah dengan yakin. Sekian, terima kasih.